各位家人，大家早安，semuanya selamat pagi。或者首先感谢天使的 Namo Buddhaya。Namo Buddhaya, sahabat terkasih, selamat pagi. Hari ini nantinya kita ada acara pertobatan. Di sini kita perhatikan bahwa pertobatan merupakan suatu jembatan solusi, di mana orang-orang mencari jalan keluar dari permasalahannya. Apakah perjalanan hidup ini ada suatu misi rahasia pribadi, suatu persoalan yang disembunyikan? Tumpukan permasalahan dapat dihilangkan? Solusi adalah pilihan yang tepat. Namun, bila kebohongan secara tidak langsung akan mengakibatkan suatu efek yang berkelanjutan. Ini bagian dari solusi yang diimplementasikan hingga apa itu konsekuensinya. Jadi, apakah itu konsekuensi? Mari kita dengarkan kata konsekuensi dari Ibu Sinta. Saya Charles mempersilahkan. 谢谢. Namo Buddhaya, salam bahagia, sahabat terkasih, selamat pagi. Di sini kita perhatikan bahwa sangatlah penting untuk tetap jujur, bahkan dalam situasi yang amat sulit. Lebih baik jujur daripada berbohong, dan kemudian ada konsekuensi yang luas dan amat buruk. Keputusan dan tindakan kita dapat memiliki konsekuensi yang tidak terduga. Itu sebabnya kita selalu mempertimbangkan akibat dari apa yang kita lakukan. Pikirkan dahulu manfaatnya. Ini ada sebuah pepatah mengatakan, sesal kemudian tidak ada gunanya. Pikirkan jauh ke depan. Jangan hanya berpikir yang sempit dan fokus pada diri sendiri secara ego atau egosentris. Pada kurun waktu yang pendek atau mencari keenaan yang sesaat saja. Ini serius. Kesalahan manusia ternyata atau terkadang mencoba menghalangi jalan Buddha. Meskipun kita tidak sempurna dan jatuh berbuat kesalahan, Buddha dapat memakai hidup kita atas rencananya agar kita taat dan sungguh-sungguh mencari Buddha. Perlu kita sadari, saudara, bahwa apa yang terjadi yang terdoktrin dalam pasal di dalam keagamaan itu, khususnya mengenai sikap kebohongan, tidak bisa jadikan suatu alasan bahwa kita dapat berbohong kepada orang lain. Sebagian seseorang yang dipercaya olehnya tanpa kebohongan dan kepura-puraan, Buddha dapat meluputkan mereka itu dari kesukaran dan dimaafkan bila bertobat. Inilah apa yang terjadi atas kita yang beriman. Biarlah kita yang terus belajar dan berkata yang sebenarnya sesuai apa adanya, dan tidak menutupi sesuatu bahwa konsekuensi dari setiap tindakan dari kebohongan. Biarlah sabda syair dari Buddha selalu berkata pada apa yang benar, kita tidak menutupi sesuatu. Kemudian tidak mencari aman bagi diri sendiri, tetapi memperhatikan orang lain juga, sebab ada konsekuensi logis untuk setiap kebohongan atau setiap tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran. Sederhanakan diri kita atas suatu tindakan dipaksa-paksakan. Pandanglah dunia seperti ini aja. Jangan mudah terjebak, menjebak, atau dijebak. Hindari. Apa yang terdahulu kita pelajari dari kata solusi? Hari ini, mari simak kata konsekuensi yang erat kaitannya dengan akibat yang akan diterima
dari suatu perbuatan dan tujuan untuk mengajarkan pelajaran yang mengarahkan untuk membuat suatu pilihan positif atau logis. Inilah konsekuensi logis. Kita diajarkan untuk bertanggung jawab agar perbuatan kita sesuai dengan peraturan yang disepakati, solusi yang baik, pilihan-pilihan, terkadang pendapat dari pemikiran orang lain yang bersifat menganjurkan, memberitahukan, dan hanya menasihati saja. Marilah kita menyeimbangkan pilihan solusi kita agar mendapatkan suatu konsekuensi yang benar dan bermanfaat bagi orang lain dan diri kita. Sekian, saya Sinta. Kembali ke moderator. Sisia. Jika di materi sebelumnya kita telah membahas solusi, kali ini kita telah membahas tentang konsekuensi. Semoga setelah kita mempelajarinya dapat lebih memahami. Mari kita dengarkan dari Ibu Guru Hong, beserta yang dilanjutkan dengan sebuah kisah inspiratif. Dipersilakan. 谢谢。好，大家好，很高兴我们又能够共聚一堂来研习今天的 topik， 好，今天的讲题结果。 Ya, semuanya apa kabar dan selamat pagi ya. Sangat senang bisa berkumpul di sini bersama-sama membahas topik hari ini yang judulnya 结果, konsekuensi, consequence. 就是以前呢，如果说我们在学校读书的时候，很多的规矩，很多的规矩，那就是要很小心，因为我们一定要遵守。那如果当我们还在读书的时候，我们没有遵守这些规矩，那我们就要去承担这个后果。 Ya, memang pada saat kita sekolah dahulu, pernahkah kita mendapatkan konsekuensi? Di saat di sekolah tentunya ada banyak sekali peraturan-peraturan. Ketertiban yang harus dijaga baik-baik, diteladani baik-baik. Si murid tentunya mematuhi. 那我们回想一下，是不是这一切是真的？因为我们以前都经历过这种事情嘛，所以你经历过了，它就是一种结果嘛。 Sekarang jika kita berefleksi dan mengingat itu semua, apa benar ya? Yang kita alami dulu merupakan bentuk konsekuensi. 那亲爱的朋友，其实后果跟我们的行为跟行动，它是不是有密切的关系？那我们被教导对自己的行为要负责任，所以我们就是要有规矩嘛，做事情就是要按照规矩来做事。 Sahabat yang terkasih, konsekuensi erat kaitannya dengan akibat yang akan kita terima dari suatu tindakan kita atau perbuatan kita. Kita diajarkan untuk bertanggung jawab atas perbuatan dan tindakan kita sesuai dengan peraturan. 那我们来解释一下，其实后果是一个学生跟老师他们协调，然后是一种责任，形式上的责任。那如果学生犯的错误，他就是根据这个根据适用的协调跟这个承担的这些责任。 Ya, saya terangkan. Konsekuensi adalah sebuah keadaan di mana terdapat kesepakatan dan bentuk tanggung jawab yang sudah diprediksi oleh murid dan sang guru. Jadi, jika murid melakukan suatu kesalahan, mereka bertanggung jawab sesuai dengan kesepakatan atau aturan yang berlaku. 那当有出现错误的时候，那学生就是要跟老师来进行协调，进行这个规则，然后预测，然后处罚。那处罚的形式与错误之间都是相连的，它都是有关系的。那我们了解到这个惩罚的错误跟解决的方案，
它之间没有逻辑的。好，所以我们再说一遍，结果如何？ Ya, saat terjadi kesalahan, murid dan guru bisa memprediksi dan melakukan sanksinya sesuai aturan. Bagaimana dengan relevansi antara bentuk sanksi dan kesalahannya? Kita pelajari bahwa hukuman tidak ada korelasi logis antara kesalahan dan solusi. Saya ulangi sekali lagi, bagaimana dengan konsekuensinya? 那后果有比惩罚更逻辑的解决方案。好，这个就是正发生的事情。那我们之前讨论过了，解决跟后果，它两个是它的关系是非常的密切。那佛陀也看到了这一点啊。 Konsekuensi memiliki bentuk solusi yang lebih logis daripada hukuman. Ini yang terjadi sekarang, itu yang tadi kita bahas. Solusi dan konsekuensi sangat berkaitan pada kedua kata ini, dan Buddha juga melihatnya. 所以我们今天要来讲一个童话故事。那这个其中就是有解决方案，好，还有我们讨论的后果，它有关系。那就是被讨论，就是讨论的这些问题，就是一遍又一遍的。好，那最后就是今天的目标，今天的主题标题就是说话很多的人。 Hari ini saya ambil satu kisah dongeng ya, di mana suatu solusi yang berkaitan dengan konsekuensi apa yang kita telah putuskan dan bicarakan jika pembicaraan itu dibicarakan terus-menerus. Pada akhirnya sesuai dengan judul cerita dongeng hari ini, yaitu 说话很多的人, banyak bicara. 好，那我们听咯，说话很多的人，我们开始咯。Ya, sekarang kita dengarkan dongeng dari banyak bicara ini. 好，我们都有没有去过巴萨市场？好，我们都去过市场。那我们如果去市场的时候，我们都会听到很多人在讲话啦。有的人就是说，可能在讨价还价。很多的声音可能会说你的东西太贵了啦。也有人说现在赚钱很困难呐。你知道吗？然后有人会说还好你有好的工作啊。你看很多公司都在裁员，就常常听到很多的这些话。Jika kita pergi ke pasar untuk berbelanja, di sana banyak sekali orang yang berbicara, tawar-menawar pada transaksi mereka atau ucapan-ucapan selamat ya. Tentunya banyak orang mendengar suara-suara orang berbicara. Ada yang berkata, sekarang ekonomi itu susah loh, jangan kamu jual mahal-mahal lah. Juga ada orang yang berkata, sekarang cari uang itu susah loh, untung kamu masih punya pekerjaan. Bisa ikut dengan perusahaan yang berdiri tegak. Coba lihat, banyak perusahaan yang PHK pegawai-pegawainya. 那在这种情况下，也有人进入，也有人退出，也有人成功，也有失败的人。那还是有那些赚大钱的人，那还是有挨饿的人，还是有公司倒闭的人，还有公司进步的人。就像我们的生活，就像这个纺车一样。 Namun pada kondisi apapun sebenarnya ada orang yang maju dan juga ada orang yang mundur. Ada orang yang berhasil dan ada orang yang gagal. Serta yang meraup profit atau keuntungan yang besar. Dan juga ada orang atau perusahaan yang paceklik. Hidup seperti roda berputar. 那去市场买东西啊，到最后到处就是一直说话。好，所以你买棒棒的辣椒啊。 你辣椒味就会辣椒的味道啊，就会飞到每一个地方去了。 Ya, ke pasar tujuannya untuk belanja. Akhirnya ngomong ke sana kemari. Belanja setengah ons merica, akhirnya pedasnya terbang ke sana kemari. 那我们讲这个一个关于就是很多话很多的年轻人的童话故事。
Ya, dongeng ini saya ceritakan mengenai seorang pemuda yang banyak bicara. 那有一天呢，就是一个年轻人呢，他就走进去一片森林，那他就骑着这个马啊，慢慢走，慢慢走啊。那因为这个路不好走，树也是很多，可是这个年轻的人他忽然听到，哎，有人在说话啊，他就觉得很奇怪，这么近的森林，怎么会有人在说话聊天？ Ya, suatu ketika seorang pemuda berkelana ke dalam sebuah hutan. Pelan-pelan dia menunggang kudanya karena jalan tidak begitu bagus, banyak pepohonan. Tiba-tiba ia mendengar suara orang berbicara. Dia pun heran. Di hutan sesepi ini kok ada orang yang mengobrol. 他就很好奇的就开始找啊找啊找啊找啊，结果他找到了，他发现这个讲话的人呐、是骷髅啊，是这个就是一个头骷髅啊，骷髅的头在聊天。 Dia cari dan cari. Ternyata apa yang ia temukan mencengangkan sekali. Dia melihat beberapa kepala tengkorak manusia yang sedang mengobrol. 那这个年轻人呢，他就非常的害怕。可是他看这个骷髅，他看起来也不危险呐、而且好像也不讨厌他嘛，也不讨厌这个年轻人呐、所以他就靠近这个骷髅啊。 Pada mulanya pemuda itu sangat kaget, ketakutan amat. Namun karena tengkorak tersebut kelihatannya tidak bahaya, ya sangat welcome lah semacam itu, dia pun mendekatinya. 那过了一下，这个年轻人就试试看呢、就想啊，跟这个骨头这个骷髅啊，沟通讲话。他说：“嗨，朋友，你为什么会到这片的森林来呢？” Ya, selang sesaat pemuda itu mencoba berkomunikasi dengan satu kepala tengkorak itu. Hai, teman, apa yang menyebabkan Anda berada di hutan ini? 哇，这个骷髅就讲话咯，就回答这个年轻人哦。他说：“朋友，把我带到这里的是一张我经常讲话的嘴巴，就是我这张嘴巴就到处讲话，所以没有任何的好处的嘴巴。” Tengkorak itu menjawab, teman, yang membawa saya ke sini adalah mulut yang banyak bicara. Mulut yang berbicara ke sana kemari yang tidak ada manfaatnya. 那随后这个骷髅就对这个年轻人说啊，他说：“小心一点哦，不要多说话了，记住哦，以后不要像我一样哦。” Lalu si tengkorak berpesan kepada pemuda itu, hati-hati. Jadi orang jangan banyak bicara. Diingat, nanti seperti aku. 哇，这个年轻人呢，跟这个骷髅讲话了以后就吓一跳啊！他说：“骷髅为什么这样子讲呢？”那这个年轻人呢，就开始离开这个森林啦、就走到这个往城市里面走了。 Si pemuda ini terheran-heran setelah berbicara dengan tengkorak itu. Kemudian pemuda itu keluar dari hutan dan berjalan menuju kota. 那这个年轻人呢，一路上啊，他只要碰到人，他就跟人家讲，他跟骷髅讲话。他在碰到这个骷髅啊，在哪里，在哪一个地方啊？ Sepanjang perjalanan, dia terus menceritakan keadaan perjalanannya kepada orang-orang yang dia temui, bahwa ia telah bertemu dengan tengkorak yang bisa berbicara. 那这件事情呢，就传着整个连国王都听到了，所以国王就对这个传闻呢就很有兴趣，他想证明一下，所以他就命士兵呢去找这个散播消息的年轻人。 Cerita ini akhirnya sampai ke telinga raja.
Namanya Raja, juga ikut terheran atas kabar angin ini. Raja sangat tertarik dengan cerita tersebut dan ingin membuktikannya sendiri. Perintah dikeluarkan kepada prajuritnya untuk mencari pemuda yang menyebarkan berita tersebut. 那最后呢，就找到这个年轻人，好，那这个年轻人就带领他们到这个骷髅的这个骷髅会讲话的地方。 Akhirnya, ketemulah dengan si pemuda ini untuk dijadikan pemandu jalan. 那长话短说，那国王呢就跟着一起到这个森林。那这个年轻人就带他们到这个会讲话的骷髅的地方。 Singkat cerita, rombongan raja sampai di hutan. Tempat di mana si pemuda itu ketemu kepala tengkorak yang dapat berbicara itu. 那这个年轻人为了证明他的说法，所以他就开口，他就问这个骷髅啊。可是这个时候的骷髅啊，他就没有答案，他没有回答。那就像骨头一样，就是像平常的骨头一样啊。 不会发出声音他也不会讲话。 Untuk membuktikan ceritanya, pemuda itu bertanya kepada si tengkorak. Ternyata saat ini si tengkorak tidak ada jawaban sama sekali. Karena tengkorak itu ya sebagai sebuah tengkorak saja, tidak mengeluarkan suara alias tidak bisa berbicara. 那这个年轻人呢，他就一直问，一直问，一直问啊。可是这个骷髅就都没有回答，没有讲话。哇，国王就非常的生气，他就觉得他自己被玩弄了。他说：“这个笑话这个太被侮辱了。” Ya, pemuda itu tanya terus, bertanya berulang-ulang kali. Namun tengkorak itu tetap diam saja. Keadaan ini membuat raja sangat emosi dan sangat marah. Ia merasa telah dipermainkan dan dihina oleh lelucon tersebut. 最后呢，这个国王就生气，他就命他的士兵啊，将这个年轻人的头啊，把它斩掉。所以一下子，这个年轻人的头啊，就掉在地上，就掉在这个骷髅，就是他原来在这个骷髅会讲话的地方。 Lalu raja memerintahkan prajuritnya untuk memenggal kepala pemuda itu. Dalam sekejap, ya putuslah kepala si pemuda itu dan jatuh di tempat tengkorak tersebut. 哇，就这样子，国王他的气也消了，也发泄了。那国王就离开这个地方。那离开这个地方以后，没有多久啊，这个骷髅又出声音啊。他说，他就对这个年轻人讲啊，他说：“朋友，你怎么来啦？” Ya, selesailah. Terlampiaslah si raja tersebut dan rombongan raja meninggalkan tempat itu. Tidak lama kemudian, tiba-tiba terdengar lagi suara tengkorak yang bertanya kepada kepala pemuda yang baru dipenggal itu. Hai teman, apa yang membawa Anda ke sini lagi? 这个年轻人的灵魂呢，就回答，他说：“带我来这边的人呐，就是我这一张，就是一张多嘴的嘴啊。”他说：“我们第一次见面的时候，你已经提醒我了，可是我还一直在谈论第一次跟你见面的情形，所以这个让国王很生气呀。” Lalu roh pemuda itu menjawab, yang membawa saya ke sini adalah mulut yang banyak bicara. Saya tidak tersadarkan atas peristiwa awalnya saya bertemu Anda, nasihat dari Anda. Saya berbicara ke sana kemari atas awalnya peristiwa saya ketemu Anda, tengkorak. Ini mengakibatkan sang raja marah. 所以这个故事就是告诉我们有一句俗语病从口入，祸从口出。人因为口而亡，所以根据需要说话该说的说，不应该说的就不要说不要去造成不适合的误会导致误会误解。 Ya, pesan dari kisah ini kita petik satu peribahasa leluhur yang mengatakan Ping cong kou ru, huo cong kou chu. Penyakit masuk melalui mulut,
malapetaka keluar dari mulut. Karena mulut orang bisa binasa. Berucaplah seperlunya, berbicaralah seperlunya. Karena bicara yang berlebihan atau yang tidak perlu atau yang tidak di tempatnya bisa mengakibatkan suatu kesalahpahaman. 所以这个故事告诉我们，我们要很明白哦，明白什么时候该说什么，好，什么时候应该沉默，这个就是一个明智的态度。 Ya, mengerti kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Ini adalah sikap yang bijaksana. 所以要好好学习哦，所以我们要一直不断的学习。 Ya, jadi belajar dengan baik. Jadi kita terus belajar tanpa henti. 那我们就学习到进入到这个自学审思。 Ya, sekarang kita lanjutkan ke renungan untuk belajar sendiri. 自学审思呢，第一个方案就是解决方案的途径和逻辑，哦，它的结果之间是不是它是存在的，然后它是有关联的。 Ya, renungan pertama untuk belajar sendiri. Adakah relevansi antara jalan solusi dengan konsekuensi logis? 那佛的道是不是因为佛的道是不是常常看不见？哦，他的道是深不可测，但他总是为他的孩子为他的孩子着想。 Lalu pertanyaan kedua, jalan Buddha sering tak terlihat, caranya sering tak terselami. Tetapi ia selalu bekerja untuk anak-anaknya, baby-babynya. 第三个，我们接受佛陀的请帖。好，那第一步就是我们的穿着衣服要适合自己的身份，身份的不同，讲话言语也要适合身份，才不失身份呐。 Lalu yang terakhir pertanyaan ketiga, menerima undangan Buddha barulah langkah awal. Dibutuhkan jubah kebenaran dengan hidup secara benar. Tutur kata menghasilkan tutur kata yang baik, menghasilkan cara berbicara yang tidak berlebihan. 那我们今天的研习就到这边，那我们把下个活动交给奇峰来带领我们做神圣的祈祷。 Ya, 谢谢. Ya, kita sekarang masuk ke doa bersama. Kita tenangkan pikiran dan hati kita, mengheningkan suasana. Ya, kita doa bersama-sama. Mulai. Buddha, Buddha, beriku hati beriku hati yang mau menolong sesama yang mau menolong sesama tanpa pamrih. tanpa pamrih. Mari kembali ke kitab suci. Mari kembali ke kitab suci. Janganlah kita menghakimi sesama Janganlah kita menghakimi sesama secara sembarangan. secara sembarangan. Jagalah perkataan kita, Jagalah perkataan kita, tetapi juga jangan takut tetapi juga jangan takut untuk menyatakan untuk menyatakan yang salah adalah salah, yang salah adalah salah, serta serta yang benar yang benar. tentunya itu suatu kebenaran. Tentunya itu suatu kebenaran. Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Terpujilah Sang Guru Maha Agung, Bodhisattva Siddhartha Gautama. Bodhisattva Siddhartha Gautama. Namo Benshi释迦牟尼佛. Namo Benshi释迦. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 感谢天师的感谢天师的阿弥陀佛. 阿弥陀佛。 Ya, sekarang kita masuki untuk membaca sabda syair kearifan ya hari ini dari Anguttara Nikaya 1 ayat yang ke-10. Sebelum kita membaca sama-sama untuk yang bahasa Indonesianya, mari kita mendengarkan versi bahasa Mandarinnya yang akan dibacakan oleh Hong Lao Shi kita. Dipersilahkan.
我们来学习智慧诗安姑达拉尼嘎亚第1章第10节。心灵确实光芒四射，但会被后来产生的污垢所污染，所以心会变得肮脏。在家人不了解这一点，所以他们不发展他们的心。心灵真的是光芒四射啊，并可清除产生的污垢，从而使心变得清净。佛陀的弟子们意识到这一点，所以他们发展了内在的自我。Ya, sekarang kita membacakan versi Indonesianya bersama-sama dari Anguttara Nikaya yang pertama, ayat yang ke-10. Kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Batin sesungguhnya bercahaya, tetapi dicemari oleh kotoran yang timbul kemudian, sehingga batin menjadi kotor. Umat awam tidak menyadari hal ini, sehingga mereka tidak membina batinnya. Batin sesungguhnya bercahaya dan dapat dibersihkan dari kotoran yang timbul, sehingga batin menjadi bersih. Siswa Sang Buddha menyadari hal ini, sehingga mereka membina batinnya. 那我们今天的研习就到这个地方。 Ya, maka puja bakti kita sampai di sini. 祝福各位家人学习愉快。 Ya, mendoakan semuanya untuk bisa belajar dengan bahagia. 不要忘了哦，下个礼拜天还要回来接受佛光普照。 Ya, jumpa lagi di minggu depan. Jangan lewatkan pertemuan puja bakti episode selanjutnya supaya kita terus diberikan siraman rohani Buddha. 好，祝福各位家人平安健康。 Mendoakan semuanya sehat-sehat selalu dan dalam keadaan yang baik-baik saja.